question number 10. Okay, question number 10 and soalan 1 dan 2. Untuk esok pula, for tomorrow lesson, we will discuss on question number 9 and number 3 and 4. Ulang balik, hari ini kita akan discuss soalan 10, 1 dan 2 struktur. Untuk esok pula kelas kita akan selesaikan section soalan nombor 9 dan soalan struktur 3 dan 4. Okay, so Miss tak masukkan 2 esei lah. Kalau masuk 2 esei takut tak sempat. So untuk soalan 1 dan 2, kejap lagi Miss bagi masa. Okay, kejap Sekejap Miss akan share screen. Sekejap. Okay. Okay, thank you Aisyah. Macam dapat jawapan dia. Sekejap nak crop dulu jawapan. Sekejap Mana? Okay. Okay. So sekarang ni kita akan discuss soalan number 10. Okay, number 10 adalah soalan section C. Okay, section C like I mentioned before, for section C there will be one question of experiment that will be tested. Okay, so 10 markah adalah untuk soalan menguji awak punya pengetahuan untuk kimia, lagi 10 markah untuk uji awak punya pengetahuan dalam soalan mengeksperimen. Okay, so bila kita buat soalan mengeksperimen, make sure you kena tahu the concept basic, the basic concept untuk buat plan eksperimen tu yang kita buat ABC, action, bahan, container. Okay, kita pergi pada soalan nombor 10. Soalan nombor 10 ni adalah soalan dia mengenai topik carbon compound. Okay, so kita tengok dulu soalan dia. Okay, a driver is suspected of consuming alcohol and will be having a test to verify whether he is drunk or not. Diagram 10 shows a tool that is used to detect a suspected drunken driver. Okay, so sekarang ni awak tengok ada a suspected drunken driver blows into the glass tube. Okay, nak tengok sama ada driver ni, sama ada tools ni boleh tak nak membantu to determine whether the driver is drunk or do not drunk. Okay, this glass tube is filled with acidified potassium dichromate solution. So dalam tube ni sebenarnya ada solution, kita panggil dia sebagai acidified potassium dichromate solution. Dia warna apa? Dia warna
Brown. Brown pula. Warna orange kejap. Mesti warna orange kan. Ni tak nampak lah pula warna orange ni. Sekejap dia warna orange dalam ni. Okey, glass tube ni warna orange. Sebab apa? Sebab larutan yang ada dalam glass tube ni adalah larutan acidified potassium manganate solution. Okey, explain. Soalannya dalam bernilai 4 markah. Explain how the two can detect whether the driver is drunk or not. In your opinion, is this an effective method to detect a drunken driver? Justify your answer. Okay, so kalau soalan macam ni, soalan justify ni, mana-mana semua soalan yang berkaitan dengan soalan justify, you all kena mention whether you agree with that statement or do not agree with that statement. Contoh macam ni, dia kata statement dia adalah, is this an effective method to detect a drunken driver? Okay, so kalau you jawab yes, you akan tulis consider effective method ni as, you akan consider method ni as effective untuk P1. Ataupun kalau you kata dia tak efektif, pun boleh juga dapat juga markah. Tapi kena bagi tahulah reason-reason dia. Okay, memang soalan justify kena bagi tahu awak setuju ataupun tidak. Okay, soalan yang ni. Okay, 4 markah awak ceritalah bagus ke tak tunggu sini kan. Okay, kita tengok kepada soalan jawapan Aisyah. Okay, jap. Okay, so kalau untuk soalan nombor 10 ni, okay, soalan nombor 10A ni kita tengok jawapan Aisyah. Aisyah kata statement dia adalah the method is effective. Okay, betul. Besarkan sikit. Okay, P1. Okay, the method is effective because an immediate reaction can be obtained. Immediate reaction can be obtained. Sekejap. Immediate reaction can be obtained to green when the driver. Okay, boleh. Yang ni mesti bagi dia cakap, Aisyah kata method ni efektif sebab immediate reaction can be obtained. Okay, can be obtained when the driver is drunk. Okay, betul. Kat sini mesti bagi kat P2. Okay, dia kata bagus sebab kita boleh detect driver tu drunk or do not drunk in a short time. Okay, so P2. And then aku kena explain lah, macam mana dia boleh detect, dia boleh detect, tools ni boleh detect sama ada mabuk ataupun tidak mabuk. Dia akan cakap, acidified potassium dichromate solution change its color from orange to green. Okay, ni P3. P3, betul lah P3. Okay, oxidation of alcohol occur P4. Okay, boleh ke soalan ni? Boleh ke soalan ni? Boleh. Boleh okay. So kata kalau awak jawab soalan ni, method ni tak sesuai lah, kita tak boleh lah guna tools ni untuk nak detect driver or driver ni drunk ataupun tidak. Awak cakap the method is not effective. Sebab apa? Sebab tak efektif sebab memanglah dia boleh tunjuk mabuk ataupun tidak. Cumanya the level of alcohol in the body cannot be detect. Sebab tools ni hanya membantu polis untuk mabuk, tak mabuk, mabuk, tak mabuk. Tapi kita tak tahu level alkohol tu berapa banyak. Sama ada mabuk yang betul-betul mabuk ke, mabuk sikit ke. Itu pun boleh jawapannya. Okay, so kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay, ni dah 4 markah. Okay, soalan ni pula adalah soalan pasal carbon compound juga. Shows the result of different reaction of compound P, Q and R. Okay, so sekarang ni ada 3 compound P, Q, R. Okay, compound P, reaction with acidified potassium manganate solution. Okay, kita buat dia punya short form dia supaya senang sikit awak nampak gambaran dia. Reaction with magnesium carbonate. Magnesium carbonate ni metal carbonate. Reaction with hydrogen gas. Okay. Dia dah bagi tahu dah key. Kalau tanda right menunjukkan reaction occur or tanda pangkah reaction do not occur. Compound P, Q and R have the same number of carbon atoms which is less than 4. Okay, so compound PQR ni molecular formula dia bila you all nak buat, nak substitute into the general formula.
make sure number of carbon dia can be either 1, 2, 3 sahaja. Okay, yang 4 tak boleh sebab dia kata less than 4. Okay, 1 tak boleh lah kot sebab nanti mesti ada carboxylic acid. Based on table 10, identify the functional group and molecular formula for PQR. Okay, so markah macam mana? 6 markah kan nilainya. So untuk functional group ni setiap satu nilai PQR akan dapat, functional group untuk PQR akan dapat 3 markah, betul? P4, 5, 6 adalah untuk markah molecular formula. Okey, sampai sini je. Okey, so bila soalan macam ni, ini menguji this kind of question test your understanding on chemical properties of each carbon compound. Okey, ni soalan dia punya to be specific. Dia nak tengok awak ni ingat ke tak chemical properties of carbon compound. Okay, carbon compound yang you all dah belajar ada 6. Alkane, alkohol, tertinggal alkyne, alkohol, carboxylic acid dengan ester. Okay, so kita buang dulu alkyne, awak tak belajar pun dia punya chemical properties dia. Okay, so tinggal pada 5. So kita tengok, kita kena buat kita kena rule out carbon compound yang tak ada reaction dengan 3 bahan ni. Okay, bahan yang awak kena tengok adalah acidified potassium manganate, magnesium carbonate dengan hydrogen gas. Okay, kita tengok pada P dulu. P, dia react dengan acidified KMnO4 solution, tapi dia tak react dengan magnesium carbonate, and also dia tak react dengan hydrogen gas. Okay, so boleh jadi ester ke? Ester pun tak boleh sebab ester sebenarnya awak tak belajar pun chemical properties of ester. Yang you all belajar hanyalah how to prepare ester. Macam mana nak sediakan ester melalui proses esterification. So tinggallah 3, alkane, alkene, alkohol, carboxylic acid. Okay. So kita tengok. Okay, kita tengok kepada macam mana cara paling mudah nak explain ni. Okay, kita tengok kepada alkane dulu. Okay, kita tengok ada P lah dulu. Okay, P dia boleh react dengan acidified KMnO4 solution, maksudnya dia mesti boleh undergo proses oxidation. And then reaction with magnesium carbonate ni sebenarnya adalah acid reaction. Okay, so P ni dia tak undergo acid reaction. Acid reaction tu ada 3. Acid boleh react dengan metal, acid boleh react dengan metal oxide, acid boleh react dengan metal carbonate. So P ni dia mesti bukan acid. So dia mesti bukan carboxylic acid sebab dia tak ada buat reaction dengan metal carbonate. Okay. And then dia tak react juga dengan hydrogen gas. Okay. So kalau yang ini P should be sama ada alkane ataupun alkene alkohol. Okay. So yang ini adalah alkohol. P should be alkohol. Okay. Q pula, dia tak ada undergo oxidation tapi dia boleh undergo acid reaction. So ni mestilah carboxylic acid. Acid reaction kan? Okay. R ni pula can undergo KMnO4 solution. Okay, react dengan acidified KMnO4 solution. And then boleh react juga dengan hydrogen gas. Okay, undergo hydrogenation. Okay, yang ini must be alkene. Okay, so alkane dia boleh ada 2 je dia punya reaction dia. Satu melibatkan combustion. Yang kedua, alkane can undergo proses substitution. Okay, substitution dengan group 17. Okay, so alkane tak adalah. Okay.
So kita pergi kepada dia suruh buat 6 markah, 3 functional group and molecular formula. Okey, mana jawapan dia? Kejap. Okey, jawapan macam ni senang sebab awak memudahkan pemeriksa menanda. Okey, kita tengok P. P tadi alkohol kan? P alkohol, Q adalah carboxylic acid, R adalah carbon compound. Okey, betul. 1, 2, 3. Kejap, kita tengok. Dia nak soalan ni dia nak identify ke name? Okey, dia nak identify sahaja. When the question asks you identify, you can write down only the chemical formula ataupun namakan. Jangan tersalah pula. Okey. 1, 2, 3. And then molecular formula adalah kalau kiranya Aisyah ni dia ambil carbon 2. Carbon 2 adalah F lah. Okay. So awak masukkan balik formula compound P ni dalam formula general formula dia. CnH2n plus 1. OH. Sekejap tulis dulu. Okay. Untuk P betul dia ambil F kan, etanol lah nama dia, etanol C4. Untuk Q tak boleh bagi markah P5. Sebab apa? Sebab soalan dah kata dah the number of carbon atoms in compound PQR should be the same. Okay, mesti kena sama. So kalau you all dah decide nak letak 2 carbon atom, so P akan jadi etanol, ethanoic acid, etin. Okey, ini betul 6. Okey, jadi yang ni markahnya dia dapat 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sebab careless mistake lah kat sini. Kalau dia nak letak 4, bolehlah make sure semua 4 lah. Tapi yang ini pula, satu lagi Aisyah tulis C3H7COH ni nama dia sebenarnya adalah butanoic acid. Butanoic acid. Kan tadi dia kata carbon atom must be less than 4 kan? Kena kurang daripada 4. So sama ada 1, 2, 3. Tapi 1 dah tak boleh sebab salah satu compound tu adalah alkin. Kalau alkin, carbon compound for alkin always starts with carbon number 2. Okay. So yang ni dah. Okay, soalan the last one adalah in another experiment, compound P react with compound Q. Okay, P tadi apa tadi? Kita tengok balik tadi. P react dengan Q. Okay, alkohol. P tadi kita ambil etanol lah Okay, etanol react dengan Q. Kita ambil ethanoic acid. To form a compound U. Name compound U and describe an experiment to produce compound U in your description. Include the following aspect. Okay, boleh 7 markah je. Okay, 7 markah. Okay, so compound U ni 1 markah. Dia suruh namakan compound U yang terbentuk. Okay. And then ada lagi 6 markah kan? So 6 markah structural formula markah ke-7 lah. Sebab kita nak Miss sekarang ni Miss nak allocate markah untuk essay, untuk soalan prosedur eksperimen. Tapi Miss tak tahu berapa banyak prosedur markah dia, 4 ke 5 ke. So kita bagi markah siap-siap dekat soalan kita dah tahu dah markah dia. Kalau formula 1 markah. Okay. So nak 7 tolak 2 tinggal 5. Observation selalunya 1 markah. Okay, markah ke-6. So markah ke-2 hingga markah ke-5 adalah untuk markah prosedur. 2, 3, 4, 5. 4 markah untuk prosedur. Okay. So, you ni sebenarnya you akan membentuk ester. Nak cara ingat adalah esterification, concentrated sulfuric acid. Okay. Dia mesti kena guna concentrated tau. Asid pekat. Okay. Sebab sebagai makin baru cepat tindak balas untuk menghasilkan ester tu kita dapat dalam masa yang pendek. Okay. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Jawapan. Okay. Boleh gambar.
Okey, inilah jawapan dia. Ni dia punya gambar dia. Kalau ni nak bagi ingat. Okey, ini gambar dia. Okey, so mesti kena ada ethanol, reactants dia, ethanoic acid. Lepas tu jangan lupa kita dropkan catalyst dia, which is the concentrated sulfuric acid. Okay. Lepas tu kita akan heat gently. Okay, heat gently and then you pour into a beaker filled with water. Okay, air sejuk. Kalau nak be specific, air sejuk. So bila awak tuangkan the product of the boiling tube in the beaker filled with cold water, akan form 2 layer. Okay, akan form 2 layer. Okay, yang bawah ni adalah water, is water. The first layer will be ester. Sebab carbon compound, semua carbon compound yang you all belajar, dia adalah covalent compound. Okay, covalent compound jenis zarahnya, type of particle adalah molecule. And then do not dissolve in water. So dia tak larut dalam air, dia hanya larut dalam pelarut organik. Jadi ester tu dia tak larut dalam air lah, dia akan terbentuk 2 layer. Okay. So nanti macam biasa buat kaedah ABC, action, bahan, container. Okay, untuk boiling tube, kita guna boiling tube tau sebab kita nak panaskan. Bila panaskan, untuk mana-mana eksperimen, bila nak panaskan, mesti kena guna boiling tube. Boiling tube maksimumnya adalah 15 hingga 20. Just to be safe ambil 15 cm lah. Tapi kalau test tube memang 10 cm je. Okay, so you akan guna isi padu yang sesuai. Okay, A tambah B, make sure dia punya jumlah isi padunya less than 15. Okay, kita tengok jawapannya. 4 markah. Okay. Okay, ada 7 markah kan nilai dia. Okay, sweet smell is produced. Okay, ni markah ke-6. Okay, ni adalah observation. Okay, markah ke-6. Structural formula. Okay, tadi dia ambil okay, yang ni jadi salah lah. Sebab Aisyah dia ambil yang ni. Dia ambil C3. Patutnya awak kena guna C yang sama. 2 ethanol. Okay, ni salah. Sepatutnya macam ni Ingat bila kita nak buat structural formula mesti dimulakan dengan asal. Okay, kita mulakan dengan tambah alkohol. Okay. Ni. Okay, and then kita akan remove water. Catalyst jangan lupa. So H, C, H. Okay, yang setengah lukis ni yang betul Okay, tapi bila kita nak menamakan dia akan jadi alas. Tambah water sini. Okay, ini yang awak ambil jawapan ini saja. Okay, dia akan jadi etil ethanoate. Okay, tengok jawapan dia ni. Okay, so yang ni markah ke-7 tak ada lah. Tak ada markah ke-7. So kita tengok kepada dia punya name the compound Q. Okay, markah ke name the compound U. Okay, markah ni pun tak ada. Markah pertama pun dia tak ada, dah hilang 2 markah sebab name compound tu dah salah, structural formula pun salah. Setakat ni observation je yang betul. Add bla 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 into the boiling tube. Okay, betul. 1. Okay, 1. Add 4 cm cube ni into the boiling tube compound ni. Okay, markah kedua 5 drop. Okay, 5 drop boleh. Markah ketiga
Heat the mixture gently, markah ke-4. Okey, betul. Jadi untuk soalan planning eksperimen ni, jawapan Aisyah daripada 7 markah, dia hanya dapat 5 markah sahaja. Okey, 2 markah hilang sebab structural formula awak salah. Sebab salah yang atas tadi kan. Dia bawa turun ke bawah lah, salah juga. And then nak menamakan compound U pun yang alas ni pun salah. Okay. So kita pergi kepada soalan the last one. Describe briefly how compound R can be converted into compound P. R tadi apa tadi? Dah lupa dah jap. R alkin nak pergi kepada alkohol. R alkin. Kita ambil etin lah. Tukar kepada alkohol, etanol. Okay, kita tengok etin. Etin, homology seriesnya adalah etanol. Etanol pula, etin. Okay, nampak kat sini dia ada, jap. Okay, daripada etin nak tukar kepada etanol, kita ada OH. Maksudnya awak kena tambah water. Okay. So bila nak tambah water, ingat alkin ni dia adalah addition reaction. Kita tambahlah air ke dalam alkin ni. Tapi sebab each of the carbon ni has been filled with maximum number of electron to achieve SOEA, kita kena breakkan dulu bond ni. Okay, breakkan bond ni baru boleh tambah H dengan OH. Baru boleh dapat alkohol. Okay, so kalau tambah air adalah hydration. Nak bagi ingat adalah hydraphos 360. Hydration 360. 3 hydraphos salah pula. Hydraphos 360. 300 degree Celsius, 60 atm concentrated phosphoric acid. Okay, kita tengok. Mesti kena gunakan nak tukarkan daripada etin ke etanol, must use the reaction hydration. Okay, kita tengok jawapan dia. Flow the gas R into the steam. Okay, flow the gas R into the steam. Okay. Okay, so yang ini flow the gas R into the steam at 300 degrees Celsius, bla 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 bla. Okay, betul markah ini. 3 markah. Okay. So ini betul jawapannya. Flow the gas R into the steam. Okay, kita gunakan air lah. Inilah. Tambah air. Okay. Uap air 1. And then dia punya condition reactionnya adalah pada suhu 300 degree Celsius and pressure 60 atm, markah kedua. Phosphoric acid markah ke-3 as catalyst. So dapatlah 3 markah. Okay, jadi untuk calon ni dia dapat markah 3 tambah 5, 8. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 4, 17 per 20. Okay. So Aisyah dapat 17 per 20. Okay, ada soalan ke? Ada soalan ke? Ada soalan ke? Tak ada. Okay. Okay, so sekarang ni Miss nak you all siapkan soalan 1 dan 2. Sepatutnya dah siap dah lah. Tapi Miss bagi masa 10 minit untuk you all buat, mana-mana siapa-siapa lagi yang tak buat. Soalan 1 dan 2. Okay, soalan 1 tak perlu buat yang 1A. Mulakan dengan 1B dengan soalan nombor 2. Okay, boleh try buat. Pukul 8.45 kita akan discuss. Okay, boleh buat cepat. Miss, Ya. izinkan saya pergi tandas.
Siapa? Boleh kita discuss? Boleh, Miss. Lain? Boleh kan? Okey. Sekejap. Okey. Okay, so kita discuss soalan number 1. 1A ni bukan topik awak lah, topik lama saya beli pula. Okay. Diagram 1.2 shows the cookware made of glass. Okay. So, ini sebenarnya adalah alat memasak ni, periuk kaca. Name the type of glass. Okay, so jawapannya should be borosilicate glass. Borosilicate glass. Untuk topik ni, ini sebenarnya topik chapter 8 manufactured substance in industry, topik akhir dalam masa awak form 4, okay? So topik tu awak belajar pasal alloy, pasal ceramik, pasal glass. Glass ni dia ada macam-macam jenis, silika, fused glass. Itulah yang ni boleh ingat. Okay. So kalau borosilicate glass ni kebanyakannya kita guna untuk peralatan memasak. Sebab apa? Sebab borosilicate glass ni can withstand high temperature. Okay. So properties of the glass adalah resistant to heat, ataupun awak boleh tulis withstand to heat. Okay. Withstand to heat, ataupun you boleh tulis inert to chemicals. Maksudnya, even though borosilicate glass ni is being heated, panaskan borosilicate glass tu, dia bersifat lengai. Maksudnya inert. Dia tidak akan bertindak balas dengan mana-mana makanan yang awak campur, awak masukkan dalam periuk kaca tu. Okay. So yang ni dah properties. Okay, yang C pula. C, diagram 1.3 shows a dialogue between Mrs. Fazila and her daughter Umu. She just finished baking a cake. Mom, look at the cake that I have baked. The texture of the cake is not smooth and less attractive. So yang ini pula dia gunakan konsep ni dalam topik form 5 tu. Chemical for consumer ke? Itu. Okay. So yang ini dia kata soalannya adalah based on the dialogue, suggest 2 food additive to improve the appearance of the cake and state the function. Okay. So food additive yang sesuai to overcome the texture of the cake and less attractive. So mesti awak kena gunakan stabilizer. Okay. Stabilizer ni macam butter, margarine. Okay. Stabilizer. So kita tulis kat sini. Stabilizer to smooth the texture. Okay. Yang kedua adalah food coloring. Sebab tadi mak dia kata cake tu look less attractive. So bila kita tambah food coloring pewarna, baru nampak makanan tu to make food look more attractive. Tapi dia punya downside of preservative ni, bahan kimia ni semua ni, stabilizer ke, food coloring ke, especially food coloring lah, food dye ke, dia boleh menyebabkan untuk kanak-kanak macam hyperactive, lepas tu ada orang kata cancer, benda-benda ni lah. Okay, coloring. Okay, ni dah, yang 1B dah. Okay, kita pergi kepada soalan number 2. Okay. Sekejap, baca soalan dulu. Soalan number 2 Okay. Diagram 2.1 shows an apparatus setup to determine the melting point of naphthalene. Solid naphthalene was heated from 60 degree to 90 degree Celsius. The changes in temperature of naphthalene were recorded for every 30 seconds of interval. Okay. So yang ini adalah soalan eksperimen to determine the melting point of naphthalene. So naphthalene is being heated from 60 degree to 90 degree Celsius. And then masa kita buat proses
heating process of naphthalene ni, apa yang kita observe adalah the temperature change. Okay, you akan record temperature change setiap 30 saat. Berapa dia naik? 60, 62, 64 sampai 90. Okay, bila dah sampai 90 sepatutnya naphthalene semua dah cair sepenuhnya menjadi liquid. Okay, so yang ini soalan topik form 4 chapter 2. Okay, ini sebenarnya proses dia adalah heating of naphthalene. Okay, what is X? Okay, so X ni adalah water. Okay, what happened to the temperature of naphthalene when it is melt? Okay, so apa temperature dia? Remain the same ke, menurun ke, meningkat? Siapa boleh bagi tahu? Remain. Okay, thank you Zulaika. Remain. Aisyah kata pun remain. Okay, betul. Kejap, Miss Luki dah ada punya ni sekejap. Temperature. Okay, kat sini time, Miss tengah buat graf dia. Time, second. Ini pula adalah temperature. Okay, so untuk graph heating of naphthalene, rupa dia macam ni. Okay, macam bentuk macam tu. Okay, so at first dia kata dia daripada solid kan nak tukar kepada cecair, liquid. Okay, so masa mula-mula eksperimen dia solid, silap. Dia kena ni sikit. Baru betul. Okay, at first dia adalah bentuk solid. Okay, lepas tu yang straight line ni adalah solid plus liquid. And then liquid. Miss mulakan line graph ni pada suhu yang ini. Sebab ini adalah suhu bilik, room temperature. Suhu bilik selalu dalam range 27 degree Celsius. Sebab tu Miss tak mulakan dengan kosong. Miss mulakan dengan dalam 27 degree Celsius. Okay, what happened to the temperature of naphthalene when it is melt? Okay, jadi bila dia sedang melebur, maksudnya dia daripada kedudukan atom dia rapat, dia nak start nak longgar. Dia akan start nak bergerak. So dekat mana pointnya adalah point di mana? Ya kat sini. Point B ni. Okay. So the jawapan dia should be remain constant. Remain the same. Okay, ataupun constant. Ya, dekat point B ni. Okay, yang ni bisa tunjuk dalam graf. Okay, and then soalan seterusnya, state a reason for your answer. Okay, kenapa temperature-nya remain the same when the naphthalene is being melt? Okay, jadi jawapannya adalah P1. Heat energy is absorbed. Sekejap, saya kasih sikit. P2 is up to overcome the force of attraction between naphthalene molecule. Okay, so kenapa dekat point B ni the temperature remain constant is because the heat is being absorbed from the surrounding. Okay, dia tengah absorb heat daripada persekitaran. So once the molecule of naphthalene absorb the heat energy, what happen is it will overcome the force of attraction between the molecule. Okay, ni mula solid kan? Okay, solid. Okay, and then molecule of naphthalene ni absorb heat energy. So bila absorb heat energy, the force of attraction between the molecule can be overcome. Between molecule is overcome. Yang ni gambar ni.
Okay, so bila dah overcome the force of attraction between molecule, barulah partikel tu, molekul naphthalene tu baru dia boleh pecah. Barulah dia akan jadi dalam bentuk liquid. Macam ni. Okay, faham ke soalan macam ni? Yang ni? Faham ke? Faham ke? Faham Okay, so yang inilah jawapan yang discussion tadi. Kita pergi dulu soalan B. Okay. The experiment was repeated by replacing naphthalene with solid ammonium nitrate. Okay. Ammonium nitrate has a melting point of 169.6 degree Celsius. Okay. After being heated for a few minutes, solid ammonium nitrate is not melting. What is the type of particle of ammonium nitrate? Okay, jawapannya should be ion. Sebab apa? Awak tengok ammonium dengan nitrate ion. So bila dia cross yang charge ni kan. So kalau dia charge, dia adalah ion lah. Okay, ion. So jawapannya adalah ion. Okay. Number 2 adalah suggest a way to modify the experiment to obtain the melting point of ammonium nitrate without changing the apparatus used in the experiment. Okay, so sekarang ni this student repeat the experiment but by replacing the naphthalene with ion ammonium nitrate. And then bila dia buat pemanasan ni, eksperimen ni, solid ammonium nitrate ni yang warna putih, dia tak cair. Okay, dia tak cair pula. Dia tak melebur. Okay, jadi kenapa agak-agaknya? Mestilah sebab air tu tak sesuai. Okay, so apa yang sesuai, one way to modify the experiment is by changing water to oil. Okay, dengan tukarkan air kepada minyak. Kenapa? Ni nak tahu jawapan ni. Kenapa kita kena tukar air kepada minyak? Kenapa kita kena panaskan ammonium nitrate tu dengan minyak? Bukan dengan air. Kenapa? Kenapa? Cepat. Sebab boiling point minyak tu, the boiling point of oil is higher than the boiling point of water. Kalau water dia 100 degree Celsius je. Okay, kan? Macam awak panaskan air kan, awak panaskan air dan dia blub tu, maksudnya suhu tu dah sampai 100 degree Celsius. And then untuk naphthalene pula, melting point and boiling point of naphthalene adalah 78. Lagi rendah daripada air. So sebab tu kita boleh guna air tu sebagai solvent, nak bagi cair, nak bagi leburkan naphthalene. Tapi kalau kita guna ammonium nitrate tak, dengan air tak sesuai. Sebab ammonium nitrate melting point dia lagi tinggi daripada melting point minyak tu lagi tinggi daripada boiling point air. Okay, jadi reasonnya adalah sebab melting point of oil pula. Melting point of ammonium nitrate is lower than boiling point of oil. Okay. So sekarang ni bila boiling point of oil tu is higher, lagi tinggi, jadi bolehlah awak nak panaskan je melting point ammonium nitrate, awak boleh panaskan je ammonium nitrate. Okay, soalan yang seterusnya adalah the electron arrangement of X2 plus ion is 2.8.8. The ion has 20 neutral subatomic particles in its nucleus. Okay.
Draw the electron arrangement of atom X. Okay. So yang ini dia macam dia saja je nak kacau awak punya apa understanding kan. Kalau X2 plus electron arrangement adalah 288. So kalau atom X sepatutnya adalah 2.8.8.2. Okay. Sebab apa? Macam mana Miss tahu awak tengok. Bila dia plus maksudnya dia donate. Dia donate berapa elektron? 2 elektron lah. Sebab tu ada 2 kat belakang ni. Okay. Soalan tanya draw the electron arrangement of atom X. Okay. Tolong underline perkataan atom. Baru awak boleh nampak. Dia nak atom, dia bukan nak ion. Okay. So kita buatlah. Okay. So jangan lupa mesti kena ada nucleus. Okay, and then the first shell, berapa shell ni period of shell ni 4. 2, 3, 4. Okay, so boleh lukis? Sekejap. 2, 8, 8, 2. So ini draw the electron arrangement. Jangan lupa nucleus dia X. Ataupun kalau awak tak nak tulis X ni awak boleh buat nucleus lepas awak warnakan. Buat solid circle dalam tu. Pun boleh. Okay. Number 2, write the standard representation of an atom of element X. Okay, standard representation of atom, perwakilan piawai. Yang ni. X. Lepas tu yang atas ni kita adalah dia punya nuclear number. Yang bawah ni pula adalah proton number. Okay. So kita kata X kan? Okay, so buatlah. X. Proton number dia berapa sekarang ni? Tambah je lah. Sebab untuk atom, the number of electron is equal to number of proton. So atom X ni dia ada elektron berapa? 8, 16, 20. Okay, 20. Okay, 20 elektron. So sebab atom, X ni adalah atom. So it should has 20 proton. Okay. So 20 kat bawah proton number. And then nuclear number dia berapa pula? Dia dah bagi dah kat sini. 20 neutral subatomic particle. Kalau neutral maksudnya must be neutron. So neutron dia pun 20. Okay, and then what is nuclear number? Nuclear number ataupun nama lainnya adalah mass number kan? Okay, nuclear number is the total number of proton and number of neutron in the nucleus of an atom. So tambah je lah. 20 tambah 20 dapat 40. Okay, ni jawapan dia. Okay. Ada soalan ke? Soalan ke? Okay. Tak ada Okay. So kita buat soalan nombor 3 teruslah. Sekejap lagi ke soalan ni? Kejap. Habis dah kan soalan nombor 2. Okay, sebab nombor 3 buat 10 minit. 9, 10 kita discuss. 9 suku kita discuss. Yang tak siap lagi boleh tengok-tengok dapatkan jawapan. At least jawab sikit.
Okay, kita discuss tak saya. Can kita discuss? Okay, kita discuss. Okay, kita discuss lah. Senang. Nanti kiranya esok kelas kita discuss soalan nombor 9 dengan nombor 3 dengan 4. 9 ingat nombor dia. 9, 3, 4. Soalan 9 dengan soalan struktur, 4 dengan 5. Okay. Kita pergi kepada soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3. Okay, so diagram 2 shows an apparatus setup to determine the empirical formula of oxide copper. Okay, so ini adalah eksperimen to determine the empirical formula of copper 2 oxide. Okay, so kan dia sebenarnya if you want to determine, sekejap. Okay, so kalau masa form 4 you all belajar to determine the empirical formula of magnesium oxide. You all belajar dulu yang tu tau. So dia ada sebenarnya ada dua kaedah to determine the empirical formula of any substance atau untuk bahan-bahannya. Yang pertama adalah awak akan buat pemanasan. Pemanasan yang macam mana? Pemanasan yang macam ni. Lepas tu ada heat. Okay, maksudnya dia react terus dengan oksigen. Okay, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita akan compound tu untuk tahu empirical formula tu adalah awak akan reactkan dengan hydrogen gas. Okay, so apa beza satu dengan dua? Untuk yang kaedah yang pertama ni yang maksudnya awak reactkan terus dengan oksigen. Okay, this one is only applicable for metal that is more reactive. Maksudnya awak tengok dalam reactivity series, okay, metal mana-mana logam yang dalam compound tu yang duduk atas dalam reactivity series tu, kita nak determine dia punya empirical formula guna kaedah yang pertama. Okay, so yang selalunya formula yang popular Maz lah, magnesium, aluminium, zinc. Okay. Okay, boleh number 1, mesti ulang balik. Untuk determine the empirical formula of compound, contoh macam magnesium oxide, aluminium oxide, zinc oxide, kita guna kaedah yang pertama. Okay, Maz, M-A-Z, Maz. Okay, maksudnya you panaskan direct terus dengan oksigen. Tapi untuk kaedah yang kedua, untuk yang soalan nombor 3 ni, hanya untuk metal that is less reactive in reactivity series. Maksudnya dia duduk yang bawah. Okay, dia duduk dekat bawah dalam reactivity series. Contoh yang popular adalah copper, apa lagi? Ag, yang itu selalunya dia guna kaedah macam ni. Maksudnya dia reactkan dengan gas hidrogen. Okay, reactkan dengan gas hidrogen. Okay, so table 3 shows the result of the experiment. What is meant by chemical formula, empirical formula? So empirical formula ni adalah is a chemical formula that shows the simplest ratio of atom in each element of compound. Itu saya tak tahu nampak ke ni? Okay. It's a chemical formula that shows the simplest ratio of atom of each element in a compound, yang menunjukkan nisbah terringkas bagi atom, bagi sesuatu unsur tu. Okay. So kita pergi pada yang number B. Write a chemical equation for the reaction between oxide of copper and hydrogen gas. Okay. So macam mana kita buat eksperimen ni? Okay, so kita ada combustion tube, dia macam lebih kurang macam boiling tube lah. Cumanya dia ada macam hole macam ni. Okay, so apa yang kita buat adalah awak akan masukkan dulu yang pertama, you all akan fill the tube first with hydrogen gas. Okay, kita masukkan gas hydrogen. Okay, menggunakan delivery tube ni lah. Okay, masukkan gas hydrogen ni. Okay, dah. Lepas tu, baru you all masukkan yang copper 2 oxide ni. Okay, awak masukkan copper 2 oxide ni, baru awak panaskan. Okay, awak panaskan. Okay,
nanti akan berlaku lah reaction between copper to oxide dengan hydrogen gas. Okay, so soalan suruh buat chemical equation kan? Kita buatlah. Copper to oxide plus hydrogen gas. Okay, so kita buatlah dia punya, keluarkan ion dia. Okay, so kita H plus dia H plus. Cu2 plus dengan O2 minus. Okay, so copper 2 plus akan react dengan siapa? Tak adalah dia react seorang lah kan. Oxide ion dia akan react dengan hydrogen gas. Dengan hydrogen gas lah. So awak akan dapat H2O plus Cu. Okay. Boleh ke ini? Yang B ni boleh ke? Faham ke? Boleh ha? So awak je lah reaction macam biasa. Okay. State one precaution to ensure that this experiment is conducted safely. Okay, so sekarang ni hydrogen gas ni dia mudah terbakar tau kalau kita biarkan pada suhu bilik. Okay, macam kalau ada kehadiran oksigen, okay, dengan bila oksigen jumpa hidrogen dia akan terbakar. Jadi apa precaution step yang paling penting sekali, okay, sebelum kita nak alirkan gas hidrogen ni dalam combustion tube ni, make sure kita kena remove semua oksigen dalam combustion tube ni. Okay, ataupun nak remove semua oksigen dalam ni susah kan? Ataupun awak fillkan terus gas hidrogen ni dalam combustion tube. Penuhkan dulu combustion tube ni dengan gas hidrogen. Okay. Okay, sebelum pemanasan. Okay, jadi jawapannya adalah flow the hydrogen gas for a few minutes into combustion tube before heating. Ataupun boleh tulis remove all the air. Okay. So D, based on the result obtained, determining the empirical formula of oxide copper metal. So bila you all nak buat empirical formula, ada satu cara je pun nak buat. Buat table tu. Okay. So yang ni mesti letak elemen copper dengan O, and then mass number of mole. Okay, number of mole. Lepas tu simplest ratio of mole. The last one adalah empirical formula. Okay, empirical formula. Okay, so sekarang ni you all nak tahu mass of copper berapa, mass of oxide berapa, oksigen berapa. So kita tengoklah table ni. Okay. So if you want to determine the mass of copper, so apa yang awak nak buat? Berapa? Okay, 1, 2, 3. Okay, sekarang ni mesti nak tahu mass of copper dengan mass of oksigen kan? To determine the mass of copper, awak akan buat 3 tolak 1. Ini row nombor 3 tolak row nombor 1. Okey, dah keluar ke belum? Okey, 3 tolak 1 ini. 3 tolak 1 Okey, to determine the mass of oxygen pula, nak tahu oksigen berapa? 3 tolak 2. Tak boleh. 2 tolak 3. 2 tolak 3. Baru awak akan dapat oksida ni. Okey. So nanti awak tolak. Mass dia berapa tadi? Okey, 56.66 tolak 53.46. Dapat 3.2. Okey, yang oksigen pula 57.46 tolak 56.66. Akan dapat 0.8. Okey. So nak cari mol, macam biasalah guna formula mass over molar. Mass 3.2 divide by 64.
nanti dapat 0.05 mol. Oksigen pula 0.8 bahagi mol mass untuk oksigen dapat 0.05. Okay, simplest ratio of mole maksudnya number of mole of each element tu divide by the smallest number of mole. Okay, so ini sama. So dia akan jadi 1 lah. Ini pun sama. 1. Jadi empirical formulanya adalah copper to oxide. Ratio dia 1:1 kan? Tapi tak payahlah tulis 1. So copper to oxide. Ratio ni dia terus ke bawah tau. Awak jangan buat cross pula. Bila you all buat cross nanti dia jadi salah. Okay? Okay. So markah dia 3 markah. Markah diberikan kepada yang ni. Mass ni yang pertama. Number of mole dengan simplest ratio markah kedua. Empirical formula markah yang ketiga. Okay. Okay. The last 2 question. Name another oxide of metal which is empirical formula can be determined using the method in diagram 3. Okay. So macam Miss kata tadi, kan ada 2 kaedah kan to determine empirical formula. Yang pertama, kita untuk yang more reactive metal, contoh macam metal yang duduk atas-atas. Yang duduk atas dalam reactivity series. Okay, itu kita gunakan kaedah heating with oxygen. You buat direct heat je. Tapi kalau untuk metal that is less reactive than hydrogen, okay, less reactive than hydrogen, you all boleh guna kaedah yang ni lah. Kita buat heating dengan gas hydrogen. Okay, so yang bawah dia boleh jadi copper to oxide boleh, lead to oxide boleh, silver oxide pun boleh. Okay, nama kan? So kena eja lah. Silver oxide boleh ataupun lead to oxide pun boleh. Yang penting sekarang ni metal is less reactive than hydrogen in reactivity series. Okay, so dari sini dapat tengok dalam buku topik redox reaction tu. Okay, F, metal X is more reactive towards oxygen. Draw a label diagram of apparatus setup to determine the empirical formula for an oxide of metal X. Okay, keywordnya dia kata more reactive towards oxygen. So maksudnya metal X ni mesti yang duduk atas dalam reactivity series. So kalau you ingat lagi reactivity series tu mestilah reactivity series tu sebenarnya disusun mengikut the tendency of the metal to react with oxygen. Okay, so sebenarnya semua logam yang disusun di dalam reactivity series tu kita susun ikut yang paling atas tu more reactive. More, less. Okay, so selalu tadi macam Miss kata, metal X ni boleh jadi 3. Yang popular lah, emas, magnesium, aluminium ataupun zinc. Ni emas. Okay, emas. Magnesium, aluminium dengan zinc. Okay, so nak lukis tu, lukislah macam biasa Ni ada crucible, tak cantik pula crucible ni. Ada crucible, ada penutup dia. Jangan lupa kita ada penutup sebab kita buat angkat tutup. Sebab kita nak allow the metal to react with oxygen. Okay. So yang ni metal X. Lepas tu kita ada apa kita panggil ni, alamak lupa pula dah. Pipe clay triangle. Yang ni heat. Ini kita panggil dia pipe clay triangle. So dia akan buatlah pemanasan tu. Metal X tu akan react dengan oksigen. Okay, ingat kaedah yang nombor F ni mesti untuk metal that is more reactive. Okay, yang duduk atas dalam reactivity series. To be exact, emas lah, magnesium, aluminium, zinc oxide. Okay, ada soalan ke? Oh, lupa pula markah. Oh, jangan lupa label ni crucible.
So ini markah pertama. Okay, markah pertama adalah untuk functional diagram. Markah kedua adalah untuk label. Okay, dapat 2 markah. Okay, ada soalan ke? Ada soalan ke? Tak ada. Ada Mi. Tak ada Okay, so hopefully you all faham lah. So tolong please remember tomorrow we are going to discuss question number 9 dengan number 4 and 5. Okay, so kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-as'inal insan lafi husila lazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Amin. Okay, bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Nice to meet you. Thank you, Mi. Okay.